Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Bahrul Madhi fi syarhi Sunan Tirmizi, Babul wudu' min luhumil ibil. Bab pada menyatakan ambil wudu daripada memakan daging unta. Kita makan daging unta, kena ambil wudu ke tidak? Ini perbahasa kita. Jadi alhamdulillah kita masih lagi perbincangan kita dalam Kitabut Taharah. Masalah yang ke-307, bab pada menyatakan air sembahyang daripada daging unta. Artinya makan daging unta batal ke tidak wudu. Itu maksud dia. Ketahuilah kiranya wahai saudara, adalah pula hadis yang menerangkan orang yang makan daging unta wajiblah ia mengambil air sembahyang, yakni batal wudu dengan sebab memakannya. Kita jangan duk bahas benda ni kan. Kita duk makan ayam dengan itik, lembu, kerbau, tak timbul. Ni makan daging unta. Maka inilah satu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Hadis yang ke-68, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibil. Tengok terjemahan dia. Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib, katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wudu dari sebab memakan daging unta. Memakan daging unta, adakah batal air sembahyang kerana memakannya, dan mewajibkan mengambil air sembahyang apabila hendak sembahyang? Soalan dia pendek ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kita kena ambil wudu? Ana tawaddau min luhumil ibil, kita kena ambil wudu ke kalau makan daging unta? Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau minha, maka sebenarnya adalah mengambil wuduk sekalian kamu dari sebab memakannya. Nabi kata kena ambil wuduk. Tengok hadis ni jelas ke tak jelas? Sangat jelas. Nabi suruh ambil wuduk makan daging unta. Wasu'ila 'anil wudu' min luhumil ghanam faqala la tawadda'u minha. Dan ditanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wudu dari sebab makan daging biri-biri, kambing. Rasulullah, kami makan kambing, kena ambil wudu ke tidak? Maka sebenarnya la tawaddau, jangan mengambil air sembahyang, maknanya tak perlu ambil wudu sekalian kamu dari sebab memakannya, yakni tiada batal wudu dengan sebab memakan daging kambing ataupun biri-biri. Hadis ini kata di Imam Tirmizi, kata hadisun sahih, dan para muhakkikun yang lain juga mengatakan hadis ini sahih. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada lagi jalan lain diriwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Tanda para jemaah, hadis Jabir bin Samurah ni sama juga lafaz ini lebih kurang diriwayat oleh Imam Muslim. Mana hadis itu sahih, Muslim keluarkan riwayatnya. Dan juga daripada Usaid bin Hudair radhiyallahu an jami'. Kata Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, dia kata, dan hadis daging unta itu sahih, lagi zahir, lagi masyhur. Maknanya jelas dah hadis kita ni sahih, masyhur. Tapi kenapa ada sebahagian ulama, contohnya fiqh mazhab Syafi'i, dia kata tak payah ambil. Adakah Imam Syafi'i menolak hadis sahih? Ini ayat dia.
Adakah ulama-ulama Syafi'iyah tak mau pakai hadis walaupun hadis ini sahih dalam Muslim dan telah ditasahihkan oleh Imam Tirmizi dan lain? Kita kata, kita dengar apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam syarah dia kepada hadis ini. Masalah hadis nombor 308, mengambil wudu dengan sebab makan daging unta dan hukumnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka telah bersalah-salahan ulama, mana berbeza pandangan ulama pada hukum memakan daging unta. Makan daging unta ni kena ke tidak? Maka berjalan kebanyakan tulis mulalah ayat, menurut pandangan kebanyakan majoriti ulama bahawasanya tiada batal wudu, tak batal wudu makan daging unta. Makanlah banyak mana pun tak batal, kecuali ketung, cerita lain. Sebahagian daripada ulama yang mengatakan tidak batal tadi siapa? Al-Khulafa'ur Rashidun, khalifah yang 4, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Abbas, dan Abu Darda, dan Abu Talhah, dan Amir bin Rabi'ah, dan Abu Umamah radhiyallahu anhum, dan jumhur tabi'in, majoriti ulama tabi'in, dan Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, dan ashab mereka itu, maknanya ulama-ulama mazhab rahimahumullah, mereka mengatakan tak batal wudu makan daging unta. Salah kitanya, kita ni ikut dalam mazhab kitanya, dan majoriti ulama kata tak batal wudu. Tulis pandangan yang kedua. Kalau hak senangnya tulis qaf 2, maknanya al-qaul tsani, pandangan yang kedua. Dan telah berjalan kepada batal wuduk dengannya. Maknanya pendapat yang kedua mengatakan batal wuduk dengan makan daging unta ni, siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih, Yahya bin Ibnu Yahya, Abu Bakar Ibnu Al-Munzir, Ibnu Khuzaimah, dan dipilih akan dia oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ni ulama mazhab Syafi'i, tapi dia tak ikut mazhab dalam bab ini. Dia kata batal. Dan dihikayatkan, diriwayatkan, diceritakan daripada ashabul hadis, ulama-ulama hadis semata-mata, dan juga dihikayatkan daripada jamaah, sekumpulan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Manakah dalil ulama yang mengatakan batal wuduk di mana? Tengok, ini perbahasan. Ulama yang mengatakan batal wuduk ini, mereka telah mengambil hujah dengan hadis seperti dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Samurah, dan hadis Al-Bara' bin Azib dalam masalah yang kita baca sekarang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Ishaq bin Rahawih, mereka mengatakan telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua hadis ini, ialah hadis Jabir bin Samurah dan hadis Al-Bara' bin Azib. Sebab apa dalil dia? Sebab apa dia kata batal? Sebab Nabi ditanya dan dia jawab berbeza. Maknanya kalau tak batal, Nabi kata sama ya, unta dengan kambing sama. Ni tidak, Nabi kata makan daging unta tawaddau, makan daging kambing Nabi kata tak payah ambil, insyi'tu, kalau nak ambil. Dalam ilmu al-furuq al-fiqhiyah, para ulama mengatakan yang membezakan antara dua daging ini hadis, nas. Yang membezakan antara dua daging ini hadis. Hadis yang membezakan. Ditanya unta, ambil wudu. Tanya kambing, Nabi kata tak payah wudu. Baik. Oleh itu kata Imam Nawawi buat kesimpulan. Dia kata apa? Dan mazhab yang mengatakan batal air sembahyang dengan sebab makan daging unta itu lebih kuat dari sudut dalilnya. Lebih kuat dari sudut dalilnya.
Dan jika adalah jumhur, majoriti ulama menyalahi dalil itu sekalipun, tapi dalilnya kuat. Baik, kita tengok pula kenapa majoriti ulama tak ambil hadis ni. Barulah kita tahu, oh, hadis ni kena belajar. Tak boleh kita tafsir sendiri. Kalau tidak kita buat tuduhan kepada para ulama, ulama tak pakai hadis. Lah, ya anti hadis ni geng-geng Kasim tu lain. Hak ni ulama-ulama berbahas sebab apa hadis ini tidak diambil. Jawab dia, tengok. Dan sungguhnya telah menjawab oleh jumhur, majoriti ulama telah menghuraikan hadis ini dengan hadis Jabir bin Samurah, dengan hadis Nabi kata apa? Kata Jabir, kana akhirul amrain, dan akhir dua pekerjaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wudu dari sebab memakan makanan yang disentuh oleh api. Maknanya satu hadis lagi Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ambil wudu lagi dengan memakan makanan yang telah dimasak dengan api. Maknanya termasuk makan daging unta. Maka bukan makna mereka tolak. Mereka kata ada satu hadis lagi yang berbeza dengan hadis yang pertama. Jelas satu. Tetapi hadis meninggalkan wuduk daripada sebab makan di situ api itu am. Dan hadis yang suruh mengambil air sembahyang dari sebab makan daging unta itu khas, dan bermula khas itu didahulukan atas am. Ulama yang kata batal ni jawab balik. Dia kata hadis mimma masatina itu umum. Memakai kambing, makan lembu, makan itik, makan apa, tak payah ambil wuduk. Tapi unta Nabi suruh. Sebab itulah kata Nawawi, qawiyun fid dalil, dhaifun indal ashab. Kuat dari sudut dalil, tapi lemah dari sudut ulama-ulama mazhab. Maka kata di Al-Faqih Abu Anas rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Kalau tuan-tuan pergi Mekah moga sekali-sekala. Dah. Sepanjang kita pergi Mekah mungkin makan utah sekali, ambil wuduk lah. Lebih baik daripada kita tak ambil. Yang pertama sekali keluar daripada khilaf majoriti ulama. Kan majoriti ulama kata apa ni, keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan kena ambil wuduk. Kita ambil tak rugi. Tapi kalau kita duduk Mekah sok memakan daging utah hari-hari, kaji baliklah pandangan majoriti ulama dengan yang tidak ramai ulama tadi. Kalau setakat kita pergi sekali, nak tunjuk dah saya tak ambil wuduk, mazhab Syafi'i tak buat. Kalau ambil pun tidak rugi. Kan? Walaupun pandangan minoriti, tapi Nawawi kata qawiyun fid dalil dia kuat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bagi jemaah haji umrah pergi makan, semua hidup makan daging unta, ambil wuduk. Kita kata lebih baik, lebih selamat daripada keluar daripada khilaf ulama. Tamatlah kita dalam bab makan daging unta, kita berpindah pula kepada hak mai hak kita pula ni. Masalah. Masalah yang ke-309, babul wudu'i mim massiz zakar. Bab mengambil wudu dengan sebab menyentuh zakar, menyentuh kemaluan. Tuan-tuan dengar baik-baik kita ni, ana baca ni. Bahasa kita lama ni dia tak berlapik. Kita duduk main kemaluan apa dia, tapi dia direct terus. Hak dia nak sebut ni kita baca lah. Tak? Jangan kata kurang sopan ustaz ni. Pergi sebut benda-benda gini. Kalau tak sebut tak kena pula. Kena, terpaksa kena sebut. Baiklah. Tuan Syekh kita ni dia sebut direct kata orang. Nanti kita cetak baru dengan versi bahasa Malaysia tu, kita ubahlah. Kita akan letak bahasa yang standard insya-Allah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sudah masyhur pada pengetahuan umum, menyentuh zakar dengan tapak tangan itu membatalkan air sembahyang. Lagi sentuh, ingat, sentuh dengan tapak tangan. Kita akan bahas 5-6 masalah nanti. Sentuh dengan belakang tangan, sentuh dengan siku, sentuh dengan kaki, sambil-sambil duduk sejuk, masuk kain, kaki dalam kain, pak sentuh. Gua nak bangun tu, ambil air maya. Kau tak perlu. Tengok perbahasan kita. Maka dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita kenyataan yang demikian itu ialah telah didatangkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Hadis yang ke-69. An Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Apa dia maksud dia? Diriwayatkan daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyentuh ia akan zakarnya, maka janganlah ia sembahyang sehingga dia ambil wudu. Artinya sentuh zakar ni batal wudu, Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummu Habibah dan Abi Ayyub Al-Ansari dan Abi Hurairah dan Arwa binti Unais dan Aisyah dan Jabir dan Zaid bin Khalid dan Abdullah bin Amr. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hadisun hasan, lagi sahih, dan demikianlah para muhaqqiqun, ulama-ulama pentahqiq hadis zaman kita ini pun semuanya mengatakan isnaduhu sahih. Makna hadis Busrah ni sahih, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah 310, masalah air sembahyang menyentuh zakar dan faraj bagi orang perempuan, dan hukumnya. Apakah hukum dia? Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya kemudian daripada sudah didatangkannya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Mana Imam Syafi'i dalam kitab dia bawa hadis dengan sanad dia, dan apabila menjamah, menjamah tu bahasa kita menyentuh lah tu. Apabila menyentuh seseorang akan dengan tapak tangannya kepada zakarnya yang tiada antaranya dan antara zakarnya dinding, tidak berlapik. Mana sentuh dengan tangan dia, tidak berlapik, nascaya wajib ke atasnya wudu, wajib kena ambil wudu. Kata Syafi'i rahimahullah, dan sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja. Kita duk garu, rupanya kain cari, tersentuh, tak sengaja, batal. Kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang mewajibkan wuduk dengan sengaja, ini kaedah dia panggil. Setiap perkara yang mewajibkan wuduk dengan sengaja, nascaya wajiblah ia dengan ketiadaan sengaja. Sama ya. Dan sama ada menyentuh sedikit atau banyak. Sikit je kena, ujung jari je kena dah. Tapi dengan jari lah, dengan tapak tangan tu, maka batal lah dia. Intaha. Alif ha tu maknanya intaha. Petikkan daripada kita Masalah 311. Ni nak terjemah mana ni? Masalah menyentuh. Kita kata dubur lah, kita dubur. Dia tulis jubur sini. Bahasa lama ni. Masalah menyentuh dubur atau faraj, batal kau wudu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam jikalau menyentuh seorang akan duburnya atau menyentuh akan faraj istrinya atau duburnya dengan tapak tangan yang tiada berlapik, nascaya batal air sembahyang. Tadi dia sebut hak depan ni, hak belakang pula. Atau menyentuh ia akan dubur kanak-kanak, ginak basuh, pergi sentuh, wajib juga ke atasnya mengambil wudu, batal juga. Anak dia buang air, mak dia ada wudu, pergi basuh, batal. Adapun jika menyentuh zakarnya dengan belakang tangan, dengan ni, kalau sentuh dengan belakang tangan, atau dengan lengannya, atau suatu yang bukan tapak tangan, sentuh dengan apa tadi, dengan tumit kita kata, nascaya tiada mewajibkan mengambil air sembahyang. Jangan ada was-was. Ni ada kan ni, dia duduk selimut dalam kain sejuk, tiba-tiba dia tahu, ustaz, saya nak ambil wudu. Kata apa? Sentuh bawah. Kata tak patah tu, duduk sini dengan kuliah. Tak tahu, takut dia taktik dia nak keluar, tak mau dengar, cari pasal. Baiklah. Masalah 312. Ni berat lagi. Masalah menyentuh buah zakarnya. Sentuh batu ni. Dan lain daripadanya. Sentuh benda-benda pelik ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Maka jika seorang menyentuh, ia akan dua buah zakarnya atau dua papan punggungnya. Tahu papan punggung? Bukan dubur, tepi dubur tu. Kalau kita duduk atas dia tu, dia panggil papan punggung tu. Atau dua lututnya. Jauh pakai atas lutut. Dan tiada menyentuh ia akan zakarnya. Jawabnya, tiadalah wajib atasnya wudu. Sentuh batu tak apa. Tak bolehnya sentuh zakar, itu tak boleh. Sama ada menyentuh ia akan barang yang akan demikian itu daripada orang yang hidup atau orang yang mati. Kita nak pergi mandi mayat, tak? Hidup cuci kawasan itu, tersentuh tak batal. Ini ahli fiqh ni minta maaf lah. Dia akan sebut semua. Sebab kalau dia tak sebut, kita tak faham, tak jelas kan. Jadi kalau tak sebut, tak jelas. Kita hok baca ni pula malu-malu nak sebut kan? Masalah 313. Masalah menyentuh zakar dan dubur dan faraj binatang. Duduk main nak purah susu kambing. Enggak, gitu kosek kau bagai-bagai kau itu macam mana? Batal kau wudu? Ni soalan ni, batal kau wudu? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jika menyentuh seorang daripada zakar dan dubur dan faraj daripada binatang, tiada mewajibkan wudu, yakni tak batal wudu dia. Boleh sentuh kalau perlulah. Kita kosek apa kawan tu. Dari pihak kenapa tak batal? Ni dia panggil illah dia, sebab dia kenapa tak batal hak hayawan ni. Apa sebab dianya? Sebab dianya kerana apa? Dari pihak bahawasanya segala anak Adam itu bagi mereka hurmatun. Hurmatun makna kehormatan diri. Manusia ni ada kehormatan diri, jangan ada sentuh bagai-bagai dia. Dan atas mereka itu ta'abbud. Apa ta'abbud? Mengabdikan diri kepada Allah. Dan tiada bagi segala binatang. Binatang tak ada ta'abbud, tak ada kehormatan diri. Pasal itulah kita boleh sembelih dia. Dan tiada padanya seumpama manusia, tak ada. Tapi kena ingat, tuan-tuan kena ingat, ini dalam bab sentuh. Tapi siapa dia pergi buat benda tu, pergi rogo binatang, dia kena hukum. Mungkin dia tak sampai perekat hudud ataupun, tapi dia kena takzir. Sebab apa? Hidup kosek kawan tu. Orang suruh kahwin tak nak, hidup cari hak binatang. Itu hukum lain. Yang ni hukum kita ni hukum sentuh. Tapi kalau rogo haiwan, ada undang-undang lain pula. Dia panggil bab rogo haiwan. Masalah yang ke-314, masalah menyentuh najis. Najis ni pak, najis lah dia tu. Kalau kita sentuh dia apa jadi? Menyentuh najis yang tiada dimaafkan, batalkah wudu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan barang yang menyentuh seorang daripada najis yang tiada dimaafkan daripada yang basah, darah atau nanah, yang tiada dimaafkan daripada dibasuh. Kita kan ada dua jenis najis. Satu lagi najis yang dimaafkan. Mana kalau kita ada sikit-sikit, contohlah orang ni istinja dengan batu, kan? Istinja dengan batu ni agak-agaknya, kalau lagi colek tengok pula di punggung dia tu, ada ke tak ada? Mesti ada kesan. Itu dia panggil najis yang dimaafkan. Tapi najis yang tidak dimaafkan, yang kena basuh ni, bagi jam hak mana tak tahu. Seperti darah atau nanah atau lainnya dibasuh juga, akan barang yang tersentuh padanya kita basuh lah. Mana tangan kita ni kena najis yang kotor tadi, kita basuh je tangan. Dan tiada wajib atasnya berwudu. Tak payah basah, tak payah wudu. Wudu tak perlu, tapi kita kena basuh. Basuh apa? Basuh tangan kita tu. Sebab apa kena basuh tangan? Sebab kotor, kan? Basuh tangan itu sebab kotor.
Jadi wuduk tu tak payah. Ya, kita kata alhamdulillah. Wuduk tidak perlu ambil wuduk. Masalah 315, menyentuh zakar dan farad, tiadakah batal wuduk orang perempuan? Orang perempuan yang sentuh, batal ke tidak dia? Kata Imam Syafi'i, dan tiap-tiap barang yang aku katakan, ini bahasa Syafi'i, setiap barang-barang yang aku katakan, perkara-perkara yang aku katakan batal wuduk laki-laki dengan sebabnya dan wajib ke atasnya wuduk, nascaya wajib juga ke atas orang perempuan. Samalah. Maknanya kalau batal wuduk orang laki-laki dengan sebab ini, orang perempuan pun sama juga. Tak sedap mikir, ni untuk laki-laki ni. Sebab apa dia? Kenapa tuan-tuan? Kenapa Imam Syafi'i keluarkan kenyataan ini? Coba tengok lafaz hadis. Hadis Busrah tadi. Nabi kata apa? Man massa zakarahu. Mana-mana orang yang pegang zakar dia, tu balik pada laki-laki. Jadi takut ada orang perempuan kata, tu untuk laki-laki, orang perempuan tak. Imam Syafi'i kata, mana-mana yang batal orang laki-laki, batal lah perempuan. Jelas lah tu. Tak ada keliru lagi. Apabila perempuan itu menyentuh farasnya atau menyentuh zakar suaminya, samalah seperti hukum laki-laki juga, tiada berlainan, batal lah wuduk. Tak kira lah. Sentuh anak dia, kalau dia nak pergi basuh, budak ni kencing, mak dia nak basuh, batal berlaku. Kerana telah datang hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, apabila menyentuh perempuan akan faradnya, nescaya mengambillah air sembahyang. Jadi ada riwayat, iza massatil mar'atu farjaha, bila orang perempuan sentuh farad dia, batal wuduk. Maknanya dua, samalah. Laki-laki, perempuan, dalam isu ni, siapa dia sentuh, batal. Itu pandangan majoriti ulama, qadiman wa hadisan, yang mengatakan batal wuduk dengan sebab sentuh kemaluan, zakar ataupun faraj, dubur ataupun kubur. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada satu lagi perbahasan ulama. Kita ni isra', dia panggil kaya perbahasan. Sebab dia kita hadis. Bila kita hadis, dia kena bahas semua. Hak batal, hak tak batal. Sebab apa ada orang kata tak batal? Tengok hadis ni, hadis yang ke-70 ni. Kata di Imam, babu tarkil wudu' min masjiz zakar. Babu tarkil wudu' min masjiz zakar. Bab yang ke-316, meninggalkan mengambil air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Ada juga orang tak mau ambil wudu dengan sebab ni. Kenapa? Sebab hadis yang dibawa ni sahih. Sahih hadis. Maknanya hadis ni berlawan dengan hadis Busrah tadi. Jadi kita macam mana kita nak bahas? Tengok tuan-tuan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan tiada batal air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Demikian bunyinya. Hadis nombor 70. An Talq bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatum minhu aw bid'atum minhu. Dia kata apa ni? Diriwayatkan daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Sabdanya, ya Talq, bukankah zakar itu melainkan ialah seketul daging daripada tubuhmu ataupun segumpal daging daripadanya? Batal apa wuduknya? Benda alatmu tu, tokok daging di situ, batal wuduk. Tamaklah terjemahan. Maka jika sekiranya batal wuduk dengan sebab menyentuhnya, nascaya batal pula menyentuh mana-mana tubuh. Sebab dia tu anggota. Mu sentuh dia batal, sentuh lain pun batal juga. Ibu kaki batal juga. Ini hadis Talq bin Ali
berlawan terus dengan hadis Busrah. Baik. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah, dan sungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada tabi'in bahawa mereka itu tiada memikirkan, tiada berpandangan. Memikirkan mana? Tidak berpendapat batal wudu dengan sebab menyentuh zakar. Tak batal lah tu dia kata. Dan ialah qaul, inilah pandangan Ahlul Kufah. Ahlul Kufah ni biasanya bawa mazhab Hanafi. Dan juga Ibnu Al-Mubarak, nama ulama salaf. Baik. Para jemaah sekalian, sekarang ni depan kita dua hadis. Kan? Hadis Talq bin Ali, batal kata batal wudu? Tak batal. Ma huwa illa bad'atun min. Seketul daging membatal apa? Tapi hadis Busrah, Nabi kata apa? Man massa zakarhu, siapa dia sentuh, jangan salat kecuali ambil wudu. Berlawan dua hadis. Macam mana kita nak bahas? Tengok, masalah 317. Masalah taujih masalah. Taujih masalah tu atau ni, bukan taujih. Masalah 7 masalah. Sab'atun. 7 masalah menyentuh zakar yang kita dapat kumpulkan dalam perbahasan ini. Bahasa pendek ni, kalau nak panjang lagi boleh je. Tapi tuan saya kita ambil 7 pun kita rasa penat dah ni, kan? 7 masalah. Yang pertama, telah bersalahan para ulama pada masalah ini ada 4 pandangan. 4 pandangan ulama masalah ini. Masalah yang pertama, tidak batal wudu sentuh zakar, tak batal. Yang kedua, batal menyentuhnya. Yang ketiga, sunat mengambil wudu dengan menyentuhnya. Yang keempat, wajib atasnya wudu jika sentuh dengan keinginan. Mana-mana dia nak sentuh. Jadi ada 4 perkara, 4 pandangan ulama. Masalah yang kedua daripada 7, pada menguatkan segala kaul yang keempat itu. Macam mana kita nak tengok 4 kaul yang ada bakal dia punya hujah. Adapun yang mengatakan tiada batal wudu dengan sebab menyentuh zakar itu, iaitulah yang berpegang dengan hadis Qais bin Talq, hadis Talq bin Ali tadi, tak batal. Dan kerana bahawasanya ialah satu anggota daripada badan, maka tiada wajib atas sebab dengan sebab menyentuhnya seperti hukum sekalian badan. Mudah dia, tak batal. Pandangan yang kedua kata batal tu pula. Dan adapun orang yang berkata batal wuduk dengan sebab mensentuh zakar itu dengan berpegang kepada hadis Busrah dalam masalah 309 tadi. Dan bermula suruh Nabi, mana arahan Nabi padanya itu ditanggungkan semata-mata wajib. Nabi kata jangan solat, ambil wudu, itu wajib. Pandangan yang ketiga kata sunat. Adapun orang yang berkata sunat wudu apabila menyentuh zakar itu, maka menilik dia. Dia tengok akan bahawasanya hadis arahan tadi, Nabi suruh dalam hadis besar itu sunat jua. 3. Yang keempat, maka menilik akan bahawasanya sunat je. Yang keempat itu wajib sentuh wudu dengan sentuhkan dengan ingin tadi, tidak disebut dah. Baiklah, itulah dalil masing-masing. Maknanya setiap pandangan tu ada dalil tersendiri. Kita pun tengok pandangan mana yang kita nak pegang. Perkara yang ketiga daripada 7, telah berkata ulama Maliki, ulama mazhab Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sahih pada isnadnya daripada 6 jalan. Hadis Busrah lebih sahih sanad dia, walaupun hadis Talq bin Ali ni pun sahih juga. Sebagaimana kata muhaqqiq
Tirmizi contohnya. Dia kata sanad dia sahih. Tapi ulama nak bahas. Kenapa? Berlawan dua hadis. Tengok, ada 6 perbahasan. Yang pertama, kata Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i dan Yahya bin Ma'in rahimahullah, bermula yang lebih asah, lebih sahih suatu pada bab ini ialah hadis busrah, dan telah mengesahkan dia oleh Imam Ahmad akan hadis Ummu Habibah, dan mengesahkan dia oleh Ibnu Sakan akan hadis Abi Hurairah. Kata Ahmad dan Ali dan Yahya Al-Madini, bermula Qais bin Talq itu tiada orang ambil hujah dengan hadisnya. Hadis Qais bin Talq ni orang tak pegang hujah dengan dia. Mana dia kritik dari sudut sana. Mana hadis busrah lebih kuat. Satu. Jalan yang kedua, bahawasanya hadis kita, hadis busrah lebih banyak rawinya, riwayat-riwayat dari ramai. Kerana bahawasanya menakal akan dia oleh jama'atun minas sahabah. Sekumpulan daripada sahabat meriwayatkan hadis itu. Hadis batal. Dan hadis orang yang mengatakan tiada batal wuduk menyentuh zakat itu, nakalnya seorang je. Siapa dia? Talq bin Ali. Dia nak lawan seorang dengan ramai, tentulah lebih kuat hak sahabat ramai. Jalan yang ketiga, bahawasanya hadis kita meriwayatkan dia oleh Abu Hurairah. Ini para jemaah sekalian, kita belajar malam ini mengetahui bagaimana kita nak kritik sanad. Dia panggil orang ulama hadis di dua, dia kritik. Dia panggil naqdul mutun, kritik matan dan kritik sanad. Kita belawal sanad. Dia kata apa? Abu Hurairah ni meriwayatkan hadis batal, dan ianya telah Islam tahun perang Khaybar. Tanda itu. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun perang Khaybar, iaitulah tahun yang ke-7 Hijrah. Lewat ke awal? Lewat dah tu, kan? Mutaakhir. Dan telah meriwayatkan dia oleh Busrah. Dan ianya Busrah pula telah masuk Islam pada tahun kemenangan Mekah. Bila? Ramadan tahun yang ke-8. Lewat lagi. Adapun Talq bin Ali yang mengatakan tak batal tadi, dia telah menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar ia daripadanya akan tiada batal air sembahyang menyentuh zakar itu pada awal Islam. Maknanya Talq bin Ali ni dia jumpa Nabi awal hijrah. Dia riwayat batal. Abu Hurairah riwayat tak batal. Tahu Abu Hurairah Islam tahun yang ke-7. Busrah Islam tahun yang ke-8. Maknanya hadis batal kemudian daripada hadis tak batal. Ini kaedah. Jalan yang keempat, segala hadis kita lebih sejahtera bagi ibadat. Nak menjaga ibadat kita ini lebih baik. Jalan yang kelima, yuhtamal, kemungkinan. Yuhtamal dengan makna kemungkinan. Orang yang mengatakan tiada batal wuduk menyentuh zakar itu maksudnya berlapik. Dan ialah yang zahir daripada keadaan orang yang ketika solat. Orang duduk sembahyang mesti ada pakaian, kan? Jalan yang keenam, bahawasanya hadis kita memberi faedah, kerana bahawasanya memindah ia akan seorang daripada satu ibadat kepada satu ibadat itu, dan hadis mereka itu tiada memberi faedah suatu kerana menafikan yang asal. Itulah perbahasa panjang. Kalau kita nak hurah pula panjang. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita tengok pada 6 sebab ia menguatkan hadis kata batal. Kita masuk pula yang keempat daripada 7. Yang keempat, apabila menyentuh zakarnya dengan tapak tangan, batallah wuduknya, kerana bahawasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Yang menyentuh. Yang kelimanya, masalah yang kelima, apabila menyentuh seorang akan dia dengan perut jarinya. Macam mana sikit nak tahu tapak tangan, perut jari macam mana? Ni, ambil jari ni, tok gini. Hak terlindur tu, tapak tu. Hak dalam ni, hak luar tu bukan. Buat gini. Mudah tak? Mana hak duduk dalam tu, itu dia panggil tapak. Perut. Tengok dia kata ni. Apabila menyentuh seorang akan dengan perut jarinya, perut jari ni,
Maka syak Imam Malik padanya, dan telah memutus dengan batal wudu oleh Ibnul Qasim, ulama Maliki, dan ialah yang sahih kerana bahawasanya ia alat penyentuh pada ghalib. Kalau kata nak sentuh, sentuh dengan ni, jari. Sentuh kok ni. Yang keenam, apabila menyentuh seorang dengan perut lengan, pada mazhab Syafi'i tiada batal air sembahyang. Aku ni malas dah ambil air maya lain. Anak dia buat air kecil nak basuh. Mak dia boleh lagi basuh dengan siku, basuh dengan lengan. Atau belakang tangan. Boleh. Kerana bahawasanya ia bukan alat penyentuh pada ghalib, pada kebiasaan, melainkan apabila mengiktibarkan lazat sentuh itu, sentuh dengan tangan mari raj pula dah, maka batallah wudu mengikut mazhab Malik. Masalah yang ketujuh, apabila sentuh dengan belakang tangan, sentuh ke belakang, maka tiada batal wudu mengikut mazhab Syafi'i, dan tiada batal juga pada mazhab Malik, melainkan bahawasanya didapatinya perasaan lazat, ada seronok situ, maka batal. Pasal itulah orang yang mengajar kita ni, kitab taharah ni, dia buat teka-teki. Dia kata seorang itu buang air, lepas tu masa nak basuh kencing, dia pergi basuh sapu ke belakang, gosok ke belakang dia. Batal ke tak batal wudu? Tanya benda ni, batal ke tak? Dia sapu ke belakang, batal ke tak wudu? Tak batal. Pasal apa tak batal? Kita ambil hak belakang tak nampak. Teka-teki tu kena baca molek. Dia buang air, lepas tu dia pergi sapu ke belakang. Batal ke tak batal wudu? Batal ke mana? Dia teka ni sekali tu ya jawabnya, kalau kena kalau tidak tak saja hadiahnya tak. Sendak je dia panggil lugz fiqhi, mana teka-teki pekok. Allahul musta'an. Kita kata jazahullahu khaira kepada Tuan Syekh Al-Marbawi rahimahullah taala, dia bawa mari perbahasan hadis kita ni agak detail. Kan? Dua-dua hadis. Kalau kita bahaya juga ni. Mungkin kita jumpa beli kitab hadis, kata-kata ni ahli sunnah ni. Bila ahli sunnah kan nak belajar sunnah, buka hadis, jumpa hadis Talq bin Ali tak batal wudu. Esok aku malas dah ambil wudu, tak batal. Jadi ulama hadis dalam kitab Hadisul Ahkam, contohnya Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dia akan kumpul Bulughul Maram fi Jam'i Adillatil Ahkam, maknanya menyampaikan kepada cita-cita dalam mengumpulkan hadis-hadis hukum. Maka dia akan bawa dua hadis ni. Hadis ni batal, hadis ni tak batal. Lepas tu di bawah dia tu huraian para ulama. Kenapa batal? Kenapa tak batal? Kesimpulan kita je, yang batal tu hadis tu sahih, hadis riwayat oleh ramai para sahabat, dan riwayat yang membatalkan itu mutaakhir, sebab rawi-rawi dia masuk Islam tahun yang ke-7, tahun yang ke-8. Berbeza dengan Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi, dia wakil Nabi dalam delegasi ni di awal hijrah. Maknanya hadis yang membatalkan wudu mutaakhir. Ini kaedah tarjih. Ulama hadis kata kalau boleh jamak hadis, lebih baik daripada kita gugurkan. Tapi kalau tak boleh jamak, kita gugurkan satu. Yang mana nak gugur? Kita gugurkan yang awal, kita kekal yang akhir. Dia panggil awal tu mansukh, yang akhirnya nama dia nasikh. Itu bahasalah, bahasa fiqh. Sekali-kala kena dengar juga kita ni. Nah, perbahasan para ulama bahawa kita nampak kaya rupanya. Patut orang mengaji tak habis-habis pun. Nah, ada setengah orang tak habis-habis. Atau setengah orang tu tak nak habis, ada juga. Ada setengah orang ni lama mengaji. Kata tok ayah duduk pondok apa tahu? Tak lama ustaz tak ada lagi, saya duduk sini dah. Kata bolehlah minggu depan kita start mengajar. Tak boleh, ambo ni rezeki mengaji, tak boleh mengajar. Ada juga lagi tu. Tak kata apa. Ada setengah orang ni tak ada mengaji molek lagi. Berebut mikrofon dengan ustaz dah. Nak ceramah juga dia apa. Itu masalah kita. Pasal itulah hari ni kita tengok menghormati dari sudut kepakaran. Ada orang ni penceramah motivasi. Sedaplah motivasi, tapi bila dia masuk dalam bab-bab agama ni, dia baca hadis ikut jumpa, bila kita tegur merah mata-mata bukan nak dengar, masalah. Ni sekarang ni dia panggil pula puak-puak selebriti ni. Pelakon-pelakon, pelawak,
penyanyi hijrah, habisnya pakai agak pagi masjid belakang demo suruh ceramah. Kita kata dia nak ceramah cerita apa dia nak cerita dia hijrah kepada Islam. Baguslah. Tapi tak payahlah bagi 5 minit cukuplah cerita tu. Ya. Yang lain-lain tu bagi kuliah. Ustaz-ustaz kita lah bagi kuliah. Kalau tidak banyaklah cerita pelik-pelik. Allahul musta'an. Kita kata Allah Taala lah bantu umat kita ni untuk memahami Islam, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman yang jelas. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih bersih, malamnya seperti siang, tidak ada orang yang menyimpang daripadanya kecuali binasa. Jadi kita hari ini tak tahu apa dah, tak nampak dah, jerubu habis pemikiran sebab kita terima maklumat-maklumat kadang-kadang tidak jelas ataupun maklumat yang salah tentang agama. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung masalah yang ke-318, babu tarkil wudu minal qublah. Bab meninggalkan ambil wudu dengan cium isteri. Jangan lari. Siri yang akan datang ni mustahak ni dah. Lari apa? InsyaAllah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.